sentences using the given words, add who or whose, which, that, and were if necessary, add commas if necessary. Jadi, kita tengok nombor satu, Isaac Newton discovered the laws of motion, had trouble speaking clearly. Okay, from this sentence kita nampak, first kali kita nampak dia punya subjek dia iaitu Isaac Newton. Ya, Isaac Newton. Jadi, and then dia ada dua bahagian iaitu discovered the laws of motion, yang menjumpai atau meneroka law of motion ya, and then had trouble speaking clearly. Dia ada masalah apabila dia nak bercakap, dia tak boleh bercakap dengan clear, ya, tak boleh bercakap dengan langsung. So dua-dua ini dia cerita tentang Isaac Newton ya. Discovered the laws of motion pun Isaac Newton, had trouble speaking clearly pun Isaac Newton. So macam mana kita nak tulis ayat yang di mana dia ada dua deskriptor ya, dua frasa yang menceritakan tentang satu subjek. Jadi cara tulis dia ialah, pay attention, Isaac Newton, comma, who discovered the laws of motion, comma, had trouble speaking. Jadi inilah cara kita tulis ayat tu. Isaac Newton, who discovered the laws of motion, had trouble speaking clearly. So daripada kita tengok dekat sini, first kali cikgu nak tarik perhatian kamu kepada dua koma tu lah, kan? Dua koma itu digunakan sebab frasa yang kedua dan frasa yang ketiga, kedua-duanya menceritakan tentang Isaac Newton. And so dekat situ kita letak koma, satu koma dekat sini, satu koma dekat sini. And then frasa yang ketiga dah cerita tentang Isaac Newton dan frasa yang kedua pun menceritakan tentang Isaac Newton. Jadi kita letak who dekat sini. Jadi ayat ini mengatakan bahawa Isaac Newton yang menjumpai laws of motion, dia Isaac Newton yang menjumpai laws of motion, dia menghadapi kesukaran untuk bercakap dengan langsung. Jadi itulah maksudnya ayat jenis macam ini. So apabila ada dua frasa yang menceritakan tentang satu subjek, kita gunakan dua koma di sini dan ada who. Now, dekat sini, dekat dia punya arahan dia, kamu perasan akan ada banyak tau, who, whose, which, that and were. So kita akan tengok dekat mana satu yang kita akan pakai. Kita pakai who dekat sini sebab Isaac Newton ni ialah seorang manusia ya, seorang he is a person. So because he is a person, sebab dia ialah orang, maka kita gunakan who. Kalau dia bukan orang, kita gunakan which. Ya, lagi satu contoh yang cikgu boleh bagi dekat sini. A tiger which lives in the jungle is known as the king of, is a very dangerous wild animal. Ini lagi satu contoh yang cikgu boleh bagi untuk ayat jenis macam ini. Tapi kita gunakan which sebab tiger ni bukannya orang. Ya, sebab tiger ni bukannya orang, kita gunakan which, dan lives in the jungle dan juga a very dangerous wild animal. Dua-dua ni ialah deskriptor untuk tiger. So kita gunakan dua koma dekat situ. Ya, harap boleh faham ya. Next,
We don't know the man blank donated the money. Okey, dekat sini ayat ini tidak perlu menggunakan koma sebab dia cuma ada satu sahaja descriptor iaitu the man donated the money. Jadi dekat sini jawapan dia ialah we don't know the man who donated the money. Ya, we don't know the man who donated the money. Kita tak tahu atau kita tidak kenal lelaki yang mendermakan duit itu. Jadi sebab the man itu ialah orang ya, because the man is a person, maka kita pakai who. Nah, kalau bukan orang, contohnya macam we don't know let's see, we are not sure kan, and then okay, we are not sure dog broke the fence. Jadi dekat sini sebab dia punya subjek dia ialah bukan orang, maka kita tak pakai who, kita pakai which. We are not sure which dog broke the fence. Kita tak pasti anjing yang mana satu merosakkan pagar itu. So, apabila subjek dia ialah orang, kita guna who. Apabila subjek dia bukan orang, kita gunakan which. Ya, harap boleh faham ya. Alright, number 3. Zikri, tu subjek dia, Zikri ya, a person, and then name is on the board, namanya berada di atas papan, is our class representative. Jadi, macam tadi ada dua frasa yang menerangkan satu subjek. Jadi apabila ada dua frasa yang menerangkan satu subjek, kita gunakan dua koma dekat situ ya. Kita gunakan dua koma. Tetapi kalau dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Melayu, ayatnya akan menjadi zikri yang namanya berada di atas papan ialah ketua kelas kami. Jadi sebab kalau dalam bahasa Inggeris namanya berada di atas papan, maka name ini milik Zikri. Ya, harap kamu faham ya. Name ini milik Zikri. Nama itu miliknya si Zikri. Jadi sebab ada hak milik dekat situ, kita tak gunakan who. Kita gunakan whose. Jadi dalam macam ni ayat dia ialah Zikri, whose name is on the board, is our class representative. Okay. Zikri, whose name is on the board, is our class representative. Kita gunakan whose dekat sini because nama ini milik Zikri. Ya, because nama itu milik Zikri, maka kita gunakan whose. Nama itu milik macam mana nak buat milik ya? So kita buat satu footnote dekat sini. The name belongs to Zikri. Ya, nama itu miliknya Zikri. Maka kita gunakan whose. Kalau macam ayat pertama, discovered the laws of motion, bukannya milik Isaac Newton. Dia menerangkan tentang Isaac Newton sahaja. Tetapi sebab deskriptor ini miliknya Zikri, maka kita gunakan whose.
Ya, Zikri, whose name is on the board, is our class representative. Okay, and then question number 4. Dad's car, okay, ini subjek dia ya, kereta ayah ya. Dad's car is red, warnanya merah, has never broken down before, tak pernah rosak sebelum ini. Okay, jadi dekat sini ada dua deskriptor, sama macam yang atas, ada dua deskriptor, ya, ada dua adjektif lah kan, ada dua sifat kepada subjek itu. Sifat pertama warnanya merah dan sifat kedua tak pernah rosak sebelum ini. Sebab ada dua sifat dekat situ, kita perlu gunakan dua koma. Tetapi macam yang cikgu cakap tadi ya, sebab subjek dia bukannya orang. Ada tak student yang rasanya boleh cuba jawab yang ini? Ada tak? That's car, dot comma, which is red, Ya, sekejap. That's car, comma, which is red, comma, or not. okay, teruskan. Comma, Comma, has never broken down before. has never broken down before. Itulah jawapan dia ya. Itulah jawapan dia. Jadi, macam inilah cara untuk kamu tulis ayat yang ada dua deskriptor, ya, ada dua sifat, tetapi untuk satu subjek. Kamu gunakan koma selepas subjek dan juga koma selepas sifat yang pertama. Okay, boleh kelas? Boleh, cikgu. Kalau tak boleh, tolong beritahu ya. And kepada student yang baru masuk ataupun yang belum tulis kehadiran, tolong tulis nama penuh dan nama sekolah kamu dekat dalam in-call messages tu ya. Thank you. Alright. Jadi, in that case, ya, kalau dah faham, kita boleh pergi ke bahagian yang seterusnya, ya, essay writing. Okay. Essay writing. Yang ini, ya, betul lah. Okay. So first of all, kita baca dulu model essay. Ini contoh ya, contoh yang dia bagi untuk tolong kamu buat bahagian seterusnya. Okay. Macam biasa ya, first kali mesti baca arahan dulu, especially dalam writing. Ya, especially dalam writing, baca arahan terlebih dahulu. Sebab biasanya dalam arahan tu dia akan bagi tahu what is exactly they are trying to make you do, ya. Begitu apa yang exactly kamu kena buat. So arahan ni kata read the model essay below. Okay, fine. Dia punya arahan untuk essay dia, write an imaginary short story. Apa tak? Imaginary ni maksudnya benda yang tak berlaku lah, imagine kan, benda yang kamu bayangkan. Short story, cerita pendek. And then about a memorable experience that happened to Jasmine. Memorable experience maksudnya pengalaman yang sentiasa diingati. Ya, pengalaman yang sentiasa diingati. Itulah maksudnya memorable experience. That happened to Jasmine. In the story, you must include the following words. Dalam cerita yang kamu tulis itu, kamu mesti letak perkataan-perkataan yang berikut. Apa perkataan dia? Jasmine couldn't believe this was
happening. Ya, Jasmine tidak boleh percaya yang perkara ini sedang berlaku. So, cerita kamu mesti ada mesti ada ayat ini. Now, suka cikgu ingatkan, suka cikgu tarik perhatian kamu. First of all, dia tak ada apa? Dia tak ada word count. Essay ni, first of all, tak ada word count. Maksudnya tak ada apa sekurang-kurangnya berapa patah perkataan ataupun selebih-lebihnya tak berapa patah perkataan. Dia tak beritahu kamu banyak mana, panjang ke pendek ke, tetapi dia kata short story. So kita tengok contoh dia. Jasmine was sitting in the waiting room when the host called her name. She had entered a singing audition. She was terribly nervous, but she knew this was her chance. She stood up and marched into the audition room. Okay, jadi ini ialah dia punya introduction. Ini ialah dia punya introduction. So daripada sini ke sini, sampai ke sini ialah dia punya introduction. As soon as Jasmine entered, her throat tightened. 7 professional singers sat at a long table facing her. She had seen their faces on television before. She knew all of them, especially Kay. Kay had just won an international music award last month. The judges gave her a quick, polite smile before they started reading through a file. So, bahagian ini ialah what happened next. Ingat ya, untuk esei ini, this is a short story. Cerita pendek. Dan untuk setiap cerita pendek, cara nak buat dia ialah introduction, what happened next, what happened next, what happened next, conclusion. Jom kita tengok. So, first kali dia kata, Jasmine was sitting in the waiting room when the host called her name. She had entered a singing audition. Jadi, Jasmine dia memasuki satu pertandingan nyanyian. And then introduction ni ialah dia beritahu, dia masuk pertandingan nyanyian dan walaupun dia sangat-sangat nervous, tetapi apabila dia dipanggil namanya, dia pun masuk ke audition room. Lepas tu apa jadi? Lepas tu, dia nampak 7 penyanyi profesional yang duduk di satu meja yang panjang menghadap dia. Bila dia kata her throat tightened, throat ini ialah tekak dan tightened maksudnya jadi ketat. Jadi maksudnya dia berasa sangat nervous lah, ya. Kan? Dia berasa sangat nervous sampai dia punya tekak dia jadi ketat. She had seen their faces on television before. Jadi dia pernah nampak dah muka-muka penyanyi-penyanyi ini, especially K, terutama sekali K. Kenapa terutama sekali? Sebab K had just won an international music award last month. Baru sahaja bulan lepas, penyanyi K ini baru sahaja menang satu music award international, antarabangsa. So, the judges gave her a quick, polite smile before they started reading through a file. Okay, jadi judges tu senyum and then baca file. She walked in front of the judges and began to sing. However, just as she finished the first part of her song, she choked. Jasmine forgot the rest of the lyrics. She stood there, helpless and embarrassed. I messed up, she thought. Okay, jadi selepas dia berdiri, apa jadi? Dia pun mulalah menyanyikan.
She walked in front of the judges and began to sing. Dia mula menyanyi, tetapi habis sahaja bahagian pertama lagu dia tercekik. Walaupun choked ini maksudnya tercekik, maksudnya dia berhenti menyanyi lah ya. Dia berhenti menyanyi, and then kenapa dia berhenti menyanyi? Jasmine forgot the rest of her lyrics. Dia terlupa lirik-lirik yang seterusnya. She stood there helpless and embarrassed. Jadi sebab dia terlupa, dia cuma boleh berdiri dekat situ je lah, berasa malu. Paragraf berhenti dekat sini. And then next, to her surprise, Kay started clapping. Then the other 6 judges followed. To her surprise, Kay started clapping. Lepas tu apa jadi? Selepas itu penyanyi Kay mula untuk bertepuk. Kemudian enam judge, 6 hakim yang lain itu pun turut tepuk. Jadi to her surprise, maksudnya Jasmine berasa terkejut lah kan. Kenapa mula bertepuk? Every singer should know the lyrics to her song, said Kay. Jadi Kay kata penyanyi patut tahu lirik. But this is your first audition, so you must be very nervous. Jadi Kay tu kata walaupun semua penyanyi patut tahu lirik dia, tetapi sebab ini ialah temu duga kamu yang pertama, mesti berasa sangat-sangat nervous. More importantly, you have an amazing voice. Tapi lebih penting daripada itu, kamu mempunyai suara yang sangat sedap. I see a lot of potential in you. Why don't you join my record label? Jadi Kay ini ajak Jasmine untuk join dia punya record label walaupun dia terlupa dia punya lirik. So Kay, the world's most famous singer, had just invited Jasmine to join her company. Jasmine couldn't believe this was happening. Salah satu daripada penyanyi yang paling terkenal baru sahaja menjemput Jasmine untuk join company dia, dan Jasmine couldn't believe this was happening. Jadi dekat sini kamu perasan dia masukkan ayat yang dia perlu buat tu dekat hujung sekali. And then dan ini ialah penghabisan. Dia punya final. So, conclusion. And so, what happened next dekat sini? Jadi, ini ialah cara untuk kamu tulis a short story. Bila kata a short story, this is how you write it. Macam mana nak tulis short story? Now, I'm going to tell you dia punya format dia untuk tulis short story. So, pay attention ya. First kali, you must start with introduction. Dekat dalam introduction kena ada apa? Kena ada introduce characters. And then, introduce situation of characters. Ini untuk introduction. So, dekat dalam paragraf yang pertama sekali, perkenalkan karakter dan perkenalkan situasi karakter itu. Karakter itu dalam situasi macam mana? Contohnya dekat dalam contoh yang dia bagi ini, dia punya karakter dia ialah Jasmine. Nampaknya Jasmine kan? Dia perkenalkan Jasmine, and then apa situasi dia? Situasi dia baru saja memasuki audition untuk menyanyi, audition nyanyian. Itu ialah introduction. And then what happened? Selepas itu, what happens? Next one is content lah. Content punya bahagian isi And then what happens next in the story? Apa yang berlaku seterusnya? Storytelling very simple. Sangat-sangat simple. Cuma perlu buat rentetan sahaja. Tapi make sure that cerita kamu tu berterusan lah kan. What happens next? Include development of character and story. Jadi, apabila kamu tulis konten, dan ini satu kesilapan yang
banyak jugalah sebenarnya student buat dia student sambung cerita, dan dia sambung cerita dengan cara dia letak apa yang jadi, apa yang jadi, tetapi dia tak letak karakter tu buat apa. So dekat sini cikgu kata include development of character and story. Kedua-duanya perlu develop. Kedua-duanya perlu develop. Karakter pun kena develop, story pun kena develop. Contohnya dekat dalam 1, 2, 3 perenggan ini, apa yang jadi dengan Jasmine. Jasmine, dia mula menyanyi, and then dia sebab dia nervous sangat, dia terlupa dia punya lirik, dan walaupun dia terlupa dengan lirik dia, judges itu masih lagi kata very very positive things kan. Dia masih lagi kata very very positive things. And so that is the development of both characters and story. Kalau kamu perasan, bahagian konten ini bukan sahaja karakter Jasmine yang di-develop, bukan sahaja karakter Jasmine yang ada cerita. Judges itu pun ada cerita. Sebab dekat sini judges ada line, nampak tak? Dekat sini dialog kan, ada dialog yang hakim itu katakan, yang K itu ada line dekat sini. And so finally, selepas cerita kamu sudah selepas cerita, bila kamu nak tamatkan cerita kamu letak conclusion. Conclusion, kamu short summary of events, final event of the story, must involve all characters. Okay. Mana boleh letak ni? Letak kat sini. For the conclusion, untuk dia punya perenggan terakhir dia, short summary of events. Kamu cerita balik sedikit saja apa yang berlaku. Contohnya dekat sini, K, the world's most famous singer, had just invited Jasmine to join her company. Jadi dia ulang balik apa yang berlaku dekat dalam perenggan seterusnya. And then summary kamu kena ada final event of the story, apa yang berlaku last kali kan. And also must involve all characters. Jangan terlupa untuk sentuh karakter-karakter yang kamu sudah introduce. Jangan biar dia orang tertinggal, tergantung macam itu saja. Jadi short story ni sebenarnya sangat-sangat senang, tetapi senang juga untuk kamu hilang markah apabila kamu tak habiskan cerita yang tergantung, karakter yang tergantung. Okay. Now, jom kita cuba untuk buat esei kita sendiri. Now create your own short story. Use your imagination and think of a memorable event that happened to Jasmine. Jadi masih lagi cerita tentang Jasmine. In your story, you must, first of all, include the following words. Jasmine couldn't believe this was happening. Masih lagi kena letak Jasmine couldn't believe this was happening. And then ada arahan tambahan pula. Arahan tambahan kata, start your story with what Jasmine was doing right before the memorable event. Mulakan cerita kamu dengan apa yang Jasmine buat sebelum memorable event ni kan, pengalaman yang diingati ini sebelum itu. Dia tengah buat apa? Alright, so macam mana kita nak buat benda ni? Pay attention. In fact, kalau kamu nak kalau kamu nak salin
rangka karangan ni pun bagus juga kalau kamu boleh salin somewhere, sebab kalau kamu boleh ingat dan praktis macam mana nak guna karangan ni, nak guna rangka karangan ni, apa-apa story pun kamu boleh buat, insyaAllah. Not a problem. So, dia kata, you must include the following words. Jasmine couldn't believe this was happening. Now, paling senang sekali, sebab kita kena letak ayat ini, paling senang sekali untuk kita letak dekat hujung cerita kita kan, sama macam esei sampel yang dia bagi itu. Tapi dia kata, start your story with what Jasmine was doing right before the memorable event. Mulakan cerita kamu dengan apa yang Jasmine sedang buat sebelum perkara itu berlaku. So first of all, first step, kena determine apa memorable event itu, apa dia, ya, perkara yang akan sentiasa diingati itu, perkara yang Jasmine akan sentiasa ingat. First kali kena decide apa dia memorable event. So step 1, decide on the memorable event. First of all, pilih apa memorable event itu, fikir. Ya, guna imajinasi kamu untuk fikir apa dia memorable event yang akan berlaku kepada Jasmine. Tak semestinya benda yang sama dengan atas ni kan, jadi memorable event yang atas ini, dekat dalam model essay ini, memorable event dia ialah K, the world's most famous singer, had just invited Jasmine to join her company. Ya, walaupun dia melalui audition yang boleh kata gagal lah kan, sebab dia tak ingat dia punya lirik dia. Walaupun dia tak ingat lirik, tetapi masih lagi dia dapat jemputan untuk masuk company penyanyi K itu. Jadi itulah dia punya memorable event. So now kita kena buat memorable event yang kita sendiri akan gunakan. So ingat, kalau memorable event dia boleh positif ataupun dia boleh negatif. Ya, ingat ya, kalau sebab benda yang kita ingat kan, benda yang kita sentiasa ingat, dia boleh jadi positif dan dia boleh jadi negatif. So ada tak idea from class apa yang berlaku kepada Jasmine yang sampai dia akan sentiasa ingat? Ada tak? Passing the big exam. Passing the big exam. Memorable ke tu? And kamera cikgu freeze. Apa freeze? The big exam was like SPM. Oh, so dia pass dia punya SPM sebagai dia punya memorable exam. Dia punya memorable event. Perkara yang dia akan sentiasa ingati ialah dia punya memorable event ni ialah Jasmine maybe The students. the best SPM results of her school. Jadi dia punya memorable event dia, perkara yang Jasmine akan sentiasa ingat, kita punya essay ni ialah dia dapat result SPM yang terbaik dalam sekolah dia. Jadi kalau benda macam tu memang kita akan sentiasa ingat lah kan. Yeah. So apabila, so itulah dia punya memorable event. Itu step 1. Kena ada. And then arahan dia kata, start your story with what Jasmine was doing right before the memorable event. So macam yang essay yang dia buat sebelum ini, kalau kamu perasan, dia punya memorable event dia ialah berada di conclusion, dekat last sekali. Jadi dia minta kita buat sama juga. Jadi memorable event ni sebenarnya ada dekat last sekali. So kita kena tulis apa yang berlaku sebelum dia dapat dia punya SPM results. Okay. How to write a story. Ya, macam mana nak tulis satu cerita. Ya, macam mana nak tulis satu cerita
Kita boleh kata, okay. Jasmine stood in line in front of the school's office. Sekarang ni dia tengah buat apa? Dia sedang uh, berdiri dalam line, berdiri dalam satu barisan di hadapan pejabat sekolah. Kenapa? Today was the day the SPM students of 2020 would be getting their results. Ini ialah hari yang di mana pelajar student 2020, pelajar SPM tahun 2020 akan mendapat result, akan mendapat dia punya SPM result kan. Over 200 students from 8 different classes were gathered there, all in an class lines and they were all waiting patiently and nervously for the office door to open. Okay, jadi ini ialah perenggan pertama kita. Perenggan pertama kita kata Jasmine stood in line in front of the school's office. Today was the day the SPM students of 2020 would be getting their results. Over 200 students from 8 different classes were gathered there, all in different class lines, and they were all waiting patiently and nervously for the office door to open. Jadi dalam perenggan pertama kita kata bahawa Jasmine sedang menunggu di hadapan office sekolah. Kenapa? Sebab hari ini SPM student akan dapat results. Dia seorang je ke? No. Ada lebih 200 student daripada 8 kelas yang berbeza, semua sedang tunggu di situ dalam barisan kelas masing-masing dan semuanya tengah menunggu dengan sabar dan dengan nervous supaya diorang tunggu untuk office door tu dibuka. Okay, jadi itu ialah kita punya introduction. Macam mana nak tulis satu perenggan macam ini? Ya. Okay, cikgu akan ajar kamu satu trik untuk macam mana macam mana kita nak teruskan. So, ayat pertama kita kata Jasmine stood in line in front of the school's office. Dia sedang berdiri dalam satu barisan. Macam mana cikgu boleh dapat ayat-ayat yang seterusnya ni? Kan? Macam mana boleh terfikir ayat-ayat macam tu? Macam mana ialah next cikgu kata cikgu gunakan the questions, cikgu gunakan soalan, when, bila benda ni berlaku? Benda ni berlaku benda ni berlaku. Ada student angkat tangan ke?
Ya. Ada cikgu. Ada student angkat tangan ke tadi? Ada. Alright, cuba sambung ya. Okay. Jadi, untuk dapat ayat yang seterusnya ini, cikgu gunakan perkataan when. Bila benda ni berlaku? Benda ni berlaku hari yang di mana SPM student dapat result. Jadi dekat sini, cikgu jawab soalan when dan juga soalan why. Kenapa dia orang duk beratur dekat situ? And then, cikgu sambung lagi, cikgu gunakan who. Siapa yang berdiri sekali dengan dia, kan? Adakah dia seorang? Adakah dia bersama orang lain? And then, cikgu gunakan juga soalan what. Ya. Apa yang detail yang kita boleh tambah kepada siapa yang berdiri dekat situ. Jadi cikgu kata all in different class lines. And then, why? Kenapa? Kenapa? Sebab for the office door to open. Jadi ini ialah cara untuk kamu tambah details kepada essay kamu. Ya, ini ialah cara kamu tambah details kepada essay kamu. Tanya soalan. When, bila, why, kenapa, ya, who, siapa. Apabila kamu tanya soalan-soalan macam tu, kamu akan dapat details yang kamu boleh tabur dalam essay kamu. Okay, and then apabila kita nak pergi ke peringkat seterusnya, tanya soalan what happens next. Kena ingat bahawa apa yang berlaku ini semuanya menuju kepada Jasmine gets the best result of her school. Okay. And then apa yang jadi? She met her friends. Dia dah jumpa dah friends. Dah beratur dah pun. Ingat ya, short story kamu ni tak adalah panjang mana pun. So kamu nak tambah detail banyak sangat pun tak boleh juga sebenarnya. Kan? Of course, tulisan kamu suka hati kamu lah, kamu nak buat panjang mana kan. Tetapi cadangan cikgu ialah kamu jangan tambah banyak sangat sampai cerita tu lari daripada memorable event itu. Yeah. So for example, okay, tengok macam cikgu buat. Cikgu ikut format yang sama dengan atas ni ya. So the first paragraph tak ada sengkang, tapi paragraf seterusnya semua ada sengkang. The noise from the students died down when the office door was opened. A clerk, bukan a clerk, the school clerk appeared and asked for the students to enter the office when their name was called. One by one, the students' names were called and they entered the office, only to appear quickly after with a slip of paper in their hands. Okay.
Next, apa jadi? Selepas itu, the noise from the students died down when the office door was open. Kan? Bila ada barisan banyak student tu mestilah bising kan? And then, bunyi itu senyap. Dia menjadi senyap apabila pintu itu dibuka. Ya, kerani sekolah itu muncul dan dia minta students masuk dalam office apabila namanya dipanggil, satu demi satu nama-nama student dipanggil dan mereka memasuki office. Kemudian quickly after appear with a slip of paper in their hands. Selepas itu, selepas dia orang masuk, dia orang keluar balik sekejap aja kan. Quickly after, sekejap aja, with a slip of paper in their hands. Dia orang keluar balik dengan satu slip kertas dalam tangan. Jadi, dekat sini, macam mana cikgu dapat ayat ini? Ialah, cikgu tanya soalan, what happens next? Lepas tu apa jadi? Kan? And then, apabila kita dah ada what happens next ini, samalah cikgu guna who, siapa yang keluar, school clerk, and then what, apa yang school clerk itu cakap. Nampak tak dekat sini? Cikgu guna lagi who, what, and then selepas tu apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Jadi untuk kamu kembangkan kamu punya esei, tanya soalan ini ialah cara yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Ada tanya soalan kat situ. Kan? Okey. Kita tambah lagi sikit. After some time, it was Jasmine's turn for her name to be called. Selepas beberapa lama, nampak tak? Ingat tak cikgu cakap? Jangan lupa kembali kepada karakter-karakter kamu. Sebab perenggan kedua ini tak cerita tentang Jasmine, maka perenggan ketiga perlu kembali semula kepada karakter. Sebab kamu tengah cerita tentang satu karakter yang spesifik. Ya. After some time, it was Jasmine's turn for her name to be called. She entered the office and was given her own slip of paper. She was feeling very nervous, but the teacher who gave her the paper was smiling very widely. After a second's hesitation, she turned the paper over and read her results. Right. Dekat dalam paragraf ni kita kembali kepada apa yang terjadi kepada Jasmine. Ya, kita kembali kepada apa yang terjadi kepada Jasmine. Dan apa yang jadi kepada Jasmine? Dia masuk dan dia pun diberi slip paper dia. Dia berasa sangat nervous. Tetapi teacher yang bagi dia paper itu sedang senyum sangat lebar. Ya, after a second hesitation, selepas dia rasa takut, dia pun pusing dan baca dia punya results. Apa result dia? Apa yang jadi selepas itu? Her results were excellent. Getting
A's in every single subject. She couldn't mm, she read through the results twice and then one more time to make sure that she was not reading it wrongly. Okay. After that, selepas itu apa jadi? Selepas dia baca result, kita kata her results were excellent, getting A's in every single subject. Punyalah tak percayanya, she read through the results twice and then one more time to make sure that she was not reading it wrongly. Kan, apabila dia baca, dia tengok dia dapat A, dia baca lagi sekali, kemudian dia baca lagi sekali, ya, untuk memastikan bahawa dia tak dapat result yang salah, ataupun dia untuk pastikan bahawa itu memang dia punya. Yours is the best result of your year. Congratulations, said the teacher. Jasmine couldn't believe this was happening. Jadi, inilah kita punya short story. Ya, akhir sekali cikgu dia kata kamulah result kamu ialah result yang terbaik untuk student tahun kamu. Tahniah. And then kita habiskan dengan ayat yang kita mesti letak, iaitu Jasmine couldn't believe this was happening. So sebenarnya kalau cikgu ada masa lagi, suka cikgu nak terangkan macam mana nak tulis ni. So tapi cikgu harap kamu fahamlah the point, apa yang cikgu cuba nak bagi tahu ialah first kali ialah apa jenis rangka karangan yang kamu perlu buat. Kemudian sangat-sangat penting ialah tanya soalan. Apabila kamu nak tulis sebuah karangan, tak kisahlah story ke report ke, tanya soalan. Sentiasa tanya soalan. Always ask. Who, what, when, where, how, which. Tanya dan tanya. Kemudian kamu jawab soalan tu dalam kepala otak kamu, and then kamu jawab. Kamu tulis. Kamu tambah dekat dalam esei kamu. Tambah, dan apabila kamu dah tambah, sambung, dan akhirnya kamu akan dapat satu esei yang lengkap. Ya, kamu akan dapat satu esei yang lengkap hanya dengan tanya soalan dan ikut rangka. Jadi itu ialah cara untuk kita tulis a very very simple short story. Ya, ini ialah short story yang sangat-sangat simple. Sebab dia cuma cerita pasal satu event sahaja kan. Sebab dia kata one memorable event, a memorable event. Jadi sebab satu sahaja event, maka kita kena cerita event tu daripada mula sampai habis. Alright. Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini, kamu nak ke cikgu hantar kejap lagi cikgu akan save benda ni dan cikgu akan hantar dekat dalam grup itu kembali. Cikgu akan hantar balik kepada grup tu paper yang dah siap ni supaya kamu boleh
tengok dan kamu boleh salin ke, ya. Dan kalau ada soalan, kalau ada masalah, kamu boleh contact cikgu, ya. Nombor cikgu ada dekat dalam grup tu, insya-Allah. So sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan ke? Ada soalan, ada problems? Tak ada cikgu. Okay, kalau ada, kalau ada, tolong beritahu, ya. Kalau kamu nak reach out kepada cikgu luar daripada time class pun boleh, ya. Cikgu biasanya sibuk, tapi tak adalah sibuk all the time kan. Okay, so kita tamatkan kelas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Thank you for coming, dan kita akan jumpa balik minggu depan, insya-Allah. Cikgu. Terima kasih cikgu. Oh, jangan Cikgu. lupa letak kedatangan. Jangan lupa. Kalau belum letak, tolong letak, ya, full name dengan nama sekolah, nama penuh dengan nama sekolah. Letak dalam tu. Alright. Thank you, class. Thank you. Cikgu. Ya, sama-sama. Ya, you're welcome. No problem.